Meskipun sarjana barat memberi definisi yang berbeza antara satu sama lain, namun pada asasnya mereka bersependapat bahawa kaunseling ini adalah satu proses interaksi yang bermotifkan untuk memberi khidmat bimbingan, khidmat bantuan, khidmat sokongan oleh orang-orang yang berkelayakan seperti kaunselor kepada orang-orang yang memerlukan bantuan seperti klien. Seperti mana kita sedia maklum, kaunseling ini telah pun menjadi satu disiplin ilmu barat dan telah pun digunakan dalam praktis kerja sosial. Jadi insyaAllah video ni kita nak lihat perspektif kaunseling sendiri daripada aspek hadis Nabawi. Dan kalau kita dapat lihat sendiri, walaupun kaunseling ni diperkenalkan oleh para sarjana barat, tapi asas-asas pemikirannya kita dapat teliti dan kita dapat lihat dengan terperinci bahawa ada datang daripada hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita dapat lihat sendiri daripada perbezaan pandangan sumber ilmu, itu yang menjadikan pokok perbezaan yang membezakan antara kaunseling yang diamalkan oleh masyarakat Islam dan kaunseling yang diamalkan oleh masyarakat barat. Jadi insya-Allah video ni kita nak rumuskan bahawa masyarakat Islam ni bukan setakat melihat kaunseling ni sebagai satu bidang kerjaya, tapi sebagai satu ibadah yang diamalkan oleh orang-orang yang berkelayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amirah binti Amir Hashim, Syubah Dakwah semester 5, program Diploma Tahfiz wal Qiraat Darul Quran Jakim. InsyaAllah hari ini saya nak ulas sikit tentang suatu artikel yang saya baca, iaitu bimbingan dalam masyarakat Islam, penelitian terhadap hadis Nabawi oleh TI Srimsa. InsyaAllah melalui video ni baru kita sama-sama dapat input-input yang baik dan ibrah-ibrah pengajaran-pengajaran yang boleh dipraktikkan ataupun dimanfaatkan untuk akan datang insyaAllah. Baik, kita pergi pada yang pertama, definisi kaunseling. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, perkataan kaunseling telah pun dipakai meluas di seluruh dunia dalam bidang pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil definisi bahasa Inggeris oleh Longman yang mengatakan kaunseling ni perkataan asalnya ialah counsel, yang bermaksud to give counsel, to obtain counsel, to give advice and support dan sebagainya. Baik, kita pergi pula kepada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kaunseling ni disebut sebagai irsyadun nas, dan orang yang memberi kaunseling ataupun yang disebut sebagai kaunselor akan dipanggil mursyid. Dan dari sudut penggunaan bahasa Melayu pula, kaunseling ni membawa maksud satu proses teratur yang melibatkan perbincangan rapi untuk menyelesaikan masalah klien melalui proses bimbingan dan nasihat. Baik, habis bab definisi kaunseling, sekarang kita masuk pula kepada sejarah perkembangan kaunseling. Pada tahun 90-an, beberapa ahli psikologi barat telah pun melakukan kajian dan penyelidikan, dan akhirnya lahirnya beberapa pandangan dan pendapat yang berbeza tentang manusia. Akhirnya wujudnya pelbagai teori kemanusiaan, dan perkara inilah yang menjadi asas kepada perkembangan psikologi barat. Dan disebabkan itu, Persatuan Bimbingan dan Personal Amerika yang disebut sebagai APGAR telah meletakkan garis panduan ataupun kod etika bagi mereka yang berminat untuk menceburi bidang psikologi. Dan kod etika tersebut dipakai di seluruh dunia sebagai suatu ketetapan untuk melayakkan diri seseorang menjadi kaunselor. Baik, pada tahun 1908, perkembangan ilmu psikologi ini semakin berkembang bila mana Frank Parsons dianggap sebagai perintis kerana beliau berjaya membuka pejabat bimbingan vocational di Boston. Dan pada tahun 1913 berlakunya satu persidangan di mana persidangan tersebut berjaya menubuhkan National Vocational Guidance Association. Dan hasil persidangan itu juga pada tahun 1920-an, sekolah-sekolah dan kolej-kolej di Amerika Syarikat telah pun memasukkan ujian psikologi dan kaunseling di dalam kurikulum. Jadi ini adalah pembentangan singkat mengenai susur-galur berkembangnya bimbingan dan kaunseling. Dan apa yang kita boleh rumuskan adalah ilmu psikologi ini memang telah pun menjadi satu kerjaya di barat, dan ianya semakin berkembang melalui syarat-syarat dan ketetapan yang melayakkan seseorang itu, individu itu untuk menjadi kaunselor. Seterusnya kita masuk pula dalam kaunseling dalam praktis kerja sosial. Baik, okey, kaunseling dalam praktis kerja sosial, kedua-duanya melalui laluan pembangunan yang sama, iaitu satu yang daripada psikologi dan satu yang daripada sosiologi. Akan tetapi kedua-dua bidang ini bertujuan ataupun bermatlamat yang sama, iaitu kedua-duanya ingin mencapai matlamat kesejahteraan sosial. Jadi hubungan antara teori dan praktis kerja sosial ini berlaku merangkumi pertemuan pertama sehinggalah penamatan. Dan hubungan antara teori dan praktis kerja sosial ini membantu pekerja sosial untuk membina asas teoretikal untuk diamalkan ataupun diaplikasikan dalam membantu klien.
Ini bermakna pada akhir proses klien akan berlakunya satu perubahan positif, di mana klien akan lebih berfikiran positif, stabil mindanya, dan akan menjadikan satu perubahan di mana kita akan mencapai satu keadilan sosial. Poin yang seterusnya adalah kaunseling menurut pandangan Islam. Baik, kat sini saya akan menyatakan bezanya antara sarjana barat dan juga sarjana muslim. Baik, sarjana barat seperti Carl Rogers, Blower, Lewis dan sebagainya, mereka lebih banyak menumpukan tentang kebahagiaan sementara ataupun lebih kepada keduniaan, dan mereka banyak menumpukan kepada kajian saintifik tanpa mengambil kira sekali tentang aspek kerohanian. Berbeza pula dengan sarjana muslim seperti mana Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Khaldun yang melakukan beberapa kajian, dan antara sumber ilmu yang diambil untuk mengamalkan kaunseling ini adalah berpandukan Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, berdasarkan Imam Al-Ghazali dalam kitab karya agungnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa manusia ini terdiri daripada 4 unsur, iaitu jiwa, akal, roh dan hati. Baik, berkaitan mengenai soal hadis kaunseling, terdapat banyak sangat hadis-hadis yang berkaitan kaunseling. Tapi salah satunya yang boleh saya datangkan contoh adalah tentang daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin melantikku sebagai dalam satu urusan?" Lalu bagi dia memegang bahuku, yakni Abu Dzar. Kami berkata, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, dan aku suka untuk dirimu sebagaimana aku suka untuk diriku sendiri. Sesungguhnya jawatan tersebut merupakan amanah, dan di hari akhirat kelak membawa penyesalan dan kehinaan kecuali orang yang mengambilnya kerana kelayakannya serta memberikan sesuatu yang terdapat padanya." Hadis riwayat Muslim. Dan daripada sini kita boleh belajar daripada hadis riwayat Imam Muslim ini sendiri, kita boleh jelaskan bahawa seorang kaunselor ni dia perlu lebih tahu ataupun dia perlu mengutip maklumat ataupun mengumpul data dengan pelbagai cara sekalipun, supaya dia dapat mengetahui personaliti dan pewatakan klien itu sendiri, supaya apa-apa serangan yang ingin dilontarkan kepada klien akan menepati dan boleh diaplikasikan oleh klien itu sendiri. Kerana kita nak membantu klien untuk mengetahui tahap kemampuan mereka tahap seperti mana. Dan seorang kaunselor juga perlu untuk kumpul data-data yang berkaitan dengan personaliti kliennya sebelum ia memulakan proses kaunseling. Kerana dengan adanya data-data mengenai personaliti ini, klien akan memudahkan lagi kaunselor dalam menjelaskan proses kaunseling. Kita sentuh bab pandangan Dr. Hassan Langgulung. Okey, walaupun pakar-pakar psikologi barat ini dikira sebagai pelopor ataupun dikira sebagai perintis ilmu-ilmu psikologi, tapi dalam bab menerap ataupun memasukkan elemen-elemen psikologi ke dalam masyarakat Islam ni bukanlah satu yang ideal lagi sesuai. Malah ianya perlu lebih dikaji dan diteliti. Kerana apa? Kerana berlakunya ketidaksesuaian disebabkan 3 perkara. Yang pertama, dalam memindahkan pendekatan kaunseling dari satu masyarakat pada satu masyarakat lain, mereka tidak melihat kepada perbezaan ideologi, perbezaan budaya dan sebagainya, perbezaan nilai hidup yang menjadi ukuran baik buruknya satu masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan kaunseling barat, mereka mengamalkan pragmatisme, maksudnya kemerdekaan ataupun kebebasan yang tiada batasan, ataupun mereka hanya mengikut kehendak mereka semata-mata. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang diamalkan oleh barat dan apa yang diamalkan oleh masyarakat Islam adalah berbeza, terutamanya dari segi pandangan akhlak. Berbeza yang pandangan mengenai konsep akhlak dan nilai-nilai moral dalam Islam itu sendiri. Jadi akhirul kalam, kesimpulan yang saya boleh bagi adalah para sarjana ataupun pemuda-pemudi masyarakat Islam, kita perlu bangun dan kita perlu fikirkan cara untuk mewujudkan falsafah-falsafah kaunseling berdasarkan keagamaan untuk mengutamakan pendekatan tauhid dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap proses pendidikan. Jadi pendekatan keagamaan dalam profesion kaunseling ini perlu diterapkan terutamanya dalam konteks budaya hidup Islam untuk menjadikan kerja ini lebih bermanfaat dan bermakna, terutamanya dalam usaha untuk mendidik atau membimbing generasi-generasi akan datang berakhlak mulia. Jadi akhirul kalam, apa yang saya boleh bagi adalah kesimpulannya, para sarjana ataupun masyarakat Islam itu sendiri, kita bersama-sama perlu fikirkan solusi ataupun fikirkan bagaimana untuk cara mewujudkan falsafah kaunseling berdasarkan keagamaan dengan meletakkan tauhid Allah dan pengabdian diri kepada pencipta dalam setiap proses pendidikan. Pendekatan keagamaan dalam profesion kaunseling perlu diterapkan terutamanya dalam konteks budaya hidup Islam
untuk jadikan kejayaan ini lebih bermanfaat dan bermakna, terutama dalam usaha untuk mendidik serta membimbing manusia ke arah kesempurnaan akhlak. Jadi itu sahaja daripada saya, Siti Amirah binti Amir Hashim. Mohon maaf segala salah silap. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan kepada anda ilmu-ilmu yang bermanfaat serta ilmu-ilmu yang berguna, insya-Allah. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.